Mudah-mudahan kita dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tamanya syukur pada Allah, kita berada pada pada hari ini, iaitu tanggal yang ke-25 daripada bulan Rajab 1443 Hijriah, 27 hari bulan Februari 2022. Kita berada di bulan Rajab, iaitu bulan Isra' dan Mi'raj. Walaupun di sana adanya khilaf di kalangan para ulama bila berlakunya Isra' dan Mi'raj, apatah lagi meletakkan tarikh yang bertepatan dengannya. Kalau kita lihat, ada sebahagian negeri yang Isra' Mi'raj cuti. Tetapi sebenarnya tarikhnya sama ada 27 ataupun berapa sahaja hari bulan, 27 hari bulan Rajab, itu khilaf di kalangan para ulama. Sama ada ia berlaku 27 ataupun tarikh-tarikh yang tertentu, khilaf di kalangan para ulama. Juga tahun bila ia berlaku. Jadi bila berlakunya Isra' dan Mi'raj juga khilaf di kalangan para ulama. Tahun ke berapa? Kalaulah tahunnya pun khilaf, bulannya pun khilaf, maka di sana kita tak boleh nak letak di manakah waktu yang tepat sebenarnya berlaku Isra' dan Mi'raj. Tetapi kalau kita nak lihat rentikan daripada sejarah, sebab itu saya sebut dalam banyak kali kita punya kuliah, kita kena tahu daripada mula kelahiran Rasulullah, apa yang berlaku dalam hidup Rasulullah kan, bermula daripada Rasulullah lahir sampai Rasulullah dijaga oleh Halimah As-Sa'diyah, dipulang kembali kepada ibunya wafat tahun bila, umur Rasulullah berapa, kemudian atuknya wafat pada usia Rasulullah berapa, kemudian Rasulullah dijaga oleh siapa, dan kemudian Rasulullah mula berniaga bila, gembala kambing dan sebagainya, sampai Rasulullah kahwin dengan Khadijah bintu Khuwailid pada usia Rasulullah 25 tahun. Dan kemudian Rasulullah dapat wahyu pada usia Rasulullah 40 tahun. Bermula tahun tersebut dipanggil sebagai tahun kenabian kan. Tahun An-Nubuwah. Tahun kenabian, maka tahun pertama kenabian apa berlaku, tahun kedua apa berlaku, tahun seterusnya apa berlaku. Jadi ini semua kita kena ada cacitan pada kita untuk melihat daripada mula Rasulullah lahir sampai wafatnya Nabi SAW. Jadi Isra' dan Mi'raj ini dia berlaku, kalau ikut daripada sejarah, adalah ia berlaku setelah mana kewafatan Khadijah bintu Khuwailid dan setelah mana wafatnya Abu Talib. Jadi yang pastinya Isra' dan Mi'raj berlaku lepas wafatnya Khadijah, lepas wafatnya Abu Talib. Jadi kerana itulah mungkin tajuk yang dipilih. Saya tengok tajuk yang dipilih ni adalah tajuk yang sama dengan khutbah Jumaat baru ni. Kebetulan baru ni pun saya baca khutbah Jumaat yang lalu kan, kita punya Jumaat terakhir bulan Rajab. Tajuk,nya adalah Isra' dan Mi'raj, perjalanan kekasih Allah, perjalanan Allah menjemput kekasihnya. Jadi kenapa disebut dengan begitu? Kenapa dikatakan perjalanan Isra' dan Mi'raj adalah perjalanan Allah mengundang kekasihnya? Kerana kita nak lihat apabila berlakunya tahun kewafatan Khadijah bintu Khuwailid dan tahun wafatnya Abu Talib, pada tahun tersebut dipanggil sebagai tahun Amul Huzni. Amul Huzni. Jadi dengan huruf Zai, Huzni, iaitu tahun kesedihan. Jadi tahun kesedihan, kenapa dinamakan dengan tahun kesedihan? Sebab Rasulullah kehilangan dua insan yang paling Rasulullah sayang. Siapa yang pertama? Khadijah bintu Khuwailid. Ketika mana wafatnya Khadijah, mula Rasulullah merasakan down. Maksud down tu mula rasa turun sedikit semangat. Bukan Rasulullah putus asa, tak, Rasulullah tak akan putus asa. Cuma pastilah kita yang menyayangi seseorang, orang yang kita sayang itu orang yang membela kita, yang melembutkan dan menyeronokkan kita, orang yang sering kali memberikan kita semangat, tiba-tiba Allah jemput dia. Paling tidak mesti ada rasa kita sedikit turun semangat kita. Bukan putus asa tapi turun semangat sebab kita terlalu sayang dengan dia, apatah lagi dia yang sangat banyak menolong kita. Jadi Rasulullah sedih sangat apabila Khadijah wafat. Dan kemudian selang beberapa hari, ketika itu wafat pula Abu Talib. Apabila wafatnya Abu Talib, kita tahu bahawa Abu Talib ni siapa? Daripada Rasulullah kehilangan ibunya, dan kemudian Rasulullah kehilangan akan atuknya, atuknya Abdul Muttalib, maka ketika itu Rasulullah dijaga oleh Abu Talib. Abu Talib ni sayang Rasulullah sejak daripada kecil. Dan sejak daripada kecil sayang dengan Nabi SAW. Dan ketika mana Rasulullah berkahwin dengan Khadijah, ketika mana Rasulullah usia 40 tahun, Rasulullah jadi Rasul. Walaupun Abu Talib dalam riwayat menunjukkan bahawa dia tidak beriman, dia tidak mengucap kalimah syahadah,
Tetapi Abu Talib sangat menyayangi Rasulullah. Bahkan Abu Talib lah yang sering mempertahankan Rasulullah. Dan kerana Abu Talib ni adalah pemimpin Quraisy yang tua, yang berusia, maka yang lain-lain sangat hormat kepada Abu Talib. Kan Abu Jahal hormat, Abu Lahab hormat, Umayyah bin Khalaf hormat. Pemimpin-pemimpin Quraisy ni hormat kepada Abu Talib. Maka apabila mereka nak melakukan apa-apa kepada Rasulullah, mereka tak mampu nak lakukan. Sebab Abu Talib mempertahankan Rasulullah. Sebab itu kafir Quraisy ketika mana adanya Abu Talib, dia tak ganggu Rasulullah. Apa yang mereka ganggu? Mereka ganggu para sahabat. Mereka bunuh sahabat, mereka seksa sahabat. Tapi mereka tak seksa Rasulullah. Kenapa? Sebab adanya Abu Talib. Jadi apabila Abu Talib telah Allah wafatkan, Khadijah telah Allah wafatkan, dinamakan tahun tersebut dengan tahun kesedihan. Tahun Rasulullah meratapi kewafatan Khadijah bintu Khuwailid, dan tahun Rasulullah meratapi kewafatan Abu Talib. Jadi pada peristiwa tersebut, setelah itu berlaku, apa yang berlaku pada Nabi SAW adalah Rasulullah mula berhijrah ke Taif. Jadi Rasulullah pun hijrah ke Taif. Kan Allah arahkan Rasulullah untuk hijrah ke Taif. Sebab Mekah tak nak terima Rasulullah. Mekah tak nak terima Rasulullah, Khadijah dah wafat, Abu Talib dah wafat, maka mula Rasulullah nak mencari tapak yang baru. Pergi ke Taif. Tapi malangnya apa yang diimpikan oleh Nabi tak berlaku di Taif. Rasulullah belum masuk ke Taif, Rasulullah telah dihujani dengan batu bata, dibaling oleh anak-anak dan dibaling oleh hamba-hamba, menghalau Rasulullah daripada Taif. Rasulullah berlari keluar daripada Taif dan cedera Nabi SAW. Jadi Rasulullah sedih. Tadi sedih kewafatan Abu Talib dan Khadijah. Lepas itu Rasulullah pergi ke Taif, Rasulullah sedih lagi sebab Taif tak nak terima dakwah Nabi SAW. Maka selepas daripada itulah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi sebab itu kita nak sebut pada permulaan ni, supaya kita tahu di mana letaknya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ia berlaku selepas Khadijah dan Abu Talib wafat, dan ia berlaku setelah Rasulullah diusir daripada Taif. Jadi kesedihan Rasulullah itu memuncak. Dalam kehilangan orang yang Rasulullah sayang. Rasulullah dakwah pula, ketika itu Rasulullah tidak diterima dakwahnya, maka sedih itu memuncak. Jadi untuk menyeronokkan Nabi SAW, maka Allah pun telah memanggil Nabi SAW untuk hijrah ke Taif. Untuk Isra' dan Mi'raj. Jadi berdasarkan daripada firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama. Jadi saya yakin kita semua tahu ayat ni, yang mana Allah menyebutkan, Allah kata, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan akan hambanya pada sebahagian daripada malam. Jadi apabila Allah menyebutkan Subhanalladzi asra bi abdihi laila, Maha suci yang telah memperjalankan, disebut sahaja oleh Allah Subhanahu wa taala dengan subhana. Jadi puan-puan, tuan-tuan yang saya hormati, apabila Allah menyebutkan dengan subhana, dalam Al-Quran ni ada lafaz masdar. Lafaz Allah kata subhana. Ada yang Allah datangkan dengan fi'lul mudhari', iaitu satu kata kerja kepada perkara yang sedang dan akan berlaku. Contohnya yusabbihuna, telah menyucikan Allah, sedang menyucikan Allah. Ada juga Allah mendatangkan dengan fi'lul madi, kata kerja bagi perbuatan yang telah lalu. Kan? Sabbahalillah, telah disucikan kepada Allah. Jadi sama ada telah disucikan, akan disucikan, ataupun Allah itu maha suci, disebut dalam Al-Quran. Nak menunjukkan bahawa Allah itu suci daripada segala sifat kurang. Kan? Apabila Allah memulakan dengan subhana, Allah memulakan dengan maha suci, maksudnya disucikan Allah daripada segala yang kurang bagi Allah. Apabila Allah menyucikan dirinya, Allah nak kata kepada kita bahawa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tak ada yang mustahil. Kalau manusia, dia ada keterbatasan kepada manusia. Dan sebab itu, ketika mana kita mendengar lafaz azan, dan dalam lafaz azan kan ada lafaz hayya 'alas solah, marilah mendirikan solat. Apa jawapannya? Jawapannya ketika mana kita dengar lafaz ni, kita baca apa?
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kepada Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ketika mana Allah ajak kita solat, kita kena lafazkan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kepada Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Nak menunjukkan bahawa tidak boleh kita hadir ke solat, tidak mampu untuk kita pergi ke masjid kecuali itu kehendak daripada Allah. Berapa ramai orang yang sihat, berapa ramai orang yang sadar, yang badannya besar-besar, yang kekuatannya, fizikalnya kuat, tapi tak datang masjid pun. Dan berapa ramai orang yang sakit kan, yang orang-orang tua kan, yang sakit gout lah, yang kaki luka lah, yang jalannya mengesot lah, jalannya bertongkat lah, tapi sampai ke masjid. Maksudnya nak sampai ke masjid bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kehendak daripada Allah. Dan saya pernah pergi masjid solat subuh, kan, nak ceramah subuh ni, dalam kuliah subuh kan, kita pergi kuliah subuh jauh ni, masa tu saya dijemput kuliah subuh jauh, lebih 50 km lah. Bayangkan nak pergi kuliah subuh jauh. Jadi ketika nak pergi kuliah subuh tu, kan, ialah manusia kan, apabila manusia kan kita rasa, ya Allah, kenapalah aku terima jemputan jauh kan. Apabila jemputan jauh, maksudnya kita kena bangun awal, kena mandi, kena siap-siap, nak pergi kuliah pula, jauh ni kan, nak pergi 1 jam pula nak jalan perjalanan. Dan kita rasa, kenapalah aku kena bangun awal, kena memenuhi jemputan kuliah yang jauh. Jadi saya sampai kat masjid tu, mungkin teguran daripada Allah kan, sampai kat masjid tu, masa tu saya nampak seorang jemaah yang tidak memiliki sebelah kaki. Dia ada sebelah kaki je. Dia ada satu kaki, dia pakai tongkat. Dia pakai tongkat yang 2 tu lah, yang kepit dekat bahu tu kan, kepit kat ketiak tu. Maka dia pakai tongkat, dia pun pergi solat subuh. Kan, solat subuh hari Jumaat. Kan, kalau solat subuh hari Jumaat, baca surah Sajadah dan baca surah Al-Insan kan. Rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua surah Al-Insan. Ketika pada dia solat tu, dia berdiri dengan sebelah kaki je. Tongkat dia letak tepi, dia semayang dengan sebelah kaki. Kan, berdiri tegak sebelah kaki. Saya kata, ya Allahu Akbar. Kan, kita yang sihat pun, kita nak pergi masjid jauh, kita rasa susahnya, penatnya, letihnya kan. Tiba-tiba Allah nak tegur kita, tengok orang sebelah kaki pun sampai kat masjid. Orang sebelah kaki pun boleh solat subuh hari Jumaat, baca surah Sajadah, surah Al-Insan. Maksudnya apabila datang kita kepada solat, bukan kerana itu adalah kemampuan kita, tapi kerana itu adalah kehendak daripada Allah. Manusia dia terbatas. Berapa ramai orang yang kuat tak mampu untuk buat sesuatu pun. Tapi untuk Allah tidak ada keterbatasan bagi Allah. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha besar. Allah itu maha hebat. Jadi apabila Allah mulakan dalam surah Al-Isra' dengan Allah menyatakan Subhanalladzi maha suci yang telah memperjalankan akan hamba-Nya. Jadi Allah tak ada kurang bagi Allah. Walaupun dalam peristiwa yang kita nak bicarakan Isra' dan Mi'raj itu hampir-hampir mustahil itu berlaku. Tapi untuk Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang mana Allah menyebutkan yang memperjalankan akan hamba-Nya. Rasulullah bukan berlari, Rasulullah bukan terbang, Rasulullah bukan melakukan sesuatu yang Rasulullah sendiri yang buat. Tapi Rasulullah dijemput oleh Allah. Allah yang jemput, Allah yang menjalankan. Apabila Allah yang menjalankan, adakah yang mustahil bagi Allah? Tak. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah itu maha hebat. Allah itu maha suci. Jadi tidak ada mustahil bagi Allah untuk menggerakkan akan hamba-Nya. Jadi Allah menyebutkan asra bi abdihi, yang memperjalankan akan hamba-Nya. Jadi di sini ulama tafsir menyatakan bahawa Rasulullah berjalan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, perjalanan roh dan jasad. Roh Rasulullah pergi, jasad pun pergi. Kalau roh pergi, itu perkara biasa. Macam kita dalam mimpi lah. Kita dalam mimpi kadang-kadang mimpi pergi umrah kan. Mimpi pergi Masjidil Nabawi kan. Macam tengok ada kita punya jemaah hari ni ada yang dia punya background Masjid Nabawi. Jadi kita pergi Masjid Nabawi kan. Kita pergi Masjid Nabawi mimpi memang boleh pergi mana-mana. Kita mimpi boleh pergi jauh-jauh. Kalau roh sahaja pergi tak pelik lah, sebab itu perkara biasa. Tapi Allah sebut bahawa perjalanan Allah perjalanan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah perjalanan roh dan jasad. Jasadnya gerak sekali. Daripada hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik menyebutkan bagaimana apabila Rasulullah didatangi oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril datang kepada Nabi SAW dan pada ketika itu Rasulullah kata, raqib
Buraqtul Buraq, aku menaiki satu kerendaan namanya Buraq. Ini semua tahulah. Dan Buraq ini adalah satu kerendaan yang dinaiki oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril dicipta Allah daripada cahaya. Dan kerendaannya adalah Buraq. Bayangkan kelajuan cahaya. Cahaya ni tuan-tuan, puan-puan, kita tak sempat nak kelip mata, dia dah sampai dah. Contoh macam puan buka lampu kan. Buka lampu tak sempat apa-apa, terang dah. Tak sempat apa-apa, tak sempat fikir dah. Kalau sempat fikir tu, kita punya mental rosak lah kan. Sempat fikir dia kelip baru timbul cahaya. Itu bukan kelambatan cahaya, itu sebab rosaknya mental. Kalau cahaya, dia tak ada masa pun, tak boleh nak kira berapa per second dia punya kelajuan. Kalaulah malaikat Jibril laju, maka kerendaannya pasti lebih laju. Kan? Sebagaimana Rasulullah kata, Buraq ni, di mana sampai matanya, di situ sampai kakinya. Maksudnya mata dia tengok je dah sampai kaki dia. Punya lajunya Buraq. Jadi Rasulullah menaiki keadaan tersebut. Apabila Rasulullah menaiki keadaan tersebut, yang mana perjalanan itu pada waktu malam, yang Allah menyebutkan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yang kami gerakkan hamba kami daripada masjidil haram kepada masjidil aqsa. Pergerakan Rasulullah daripada masjidil haram ke masjidil aqsa, dan Allah menyatakan Allah gerakkan siapa? Allah gerakkan hambanya. Allah menggerakkan akan hambanya. Kenapa Allah kata hamba? Kan Allah kata kami menjalankan hamba kami. Dalam surah Kahfi yang kita baca hari Jumaat, Allah kata apa? Allah kata alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan akan Al-Quran kepada hambanya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah kata kami turunkan kepada hamba kami Alkitab. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan gelaran hamba. Nak tunjuk bahawa hamba adalah gelaran yang paling mulia. Dia beza dengan kita ni kalau letak hamba macam satu gelaran yang paling hina lah. Kan? Kalau sedekah banyak, sebut nama. Hajah sekian, binti sekian. Kalau sedekah banyak. Sedekah RM1, hamba Allah. Kita kan gitu. Kalau sedekah banyak, tulis nama. Tulis nama saya, Hajah sekian. Haji sekian. Ustaz sekian. Tapi kalau sedekah RM1, tak apalah. Saya ikhlas. Hamba Allah. Letak hamba Allah. Sebab apa? Sebab sikit. Kalau banyak letak nama dia, Masya Allah. Itu mungkin saya lah. Mungkin kita tak begitu kan. Tapi gelaran hamba Allah sebenarnya gelaran yang paling mulia. Allah letak nama hamba. Allah tak kata segala puji bagi Allah yang memperjalankan akan nabinya. Subhanalladzi asra bi nabiyhi. Subhanalladzi asra bi rasulihi. Subhanalladzi asra bi habibihi. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan akan rasulnya. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya, nabinya. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan kekasihnya. Tak, tapi Allah kata hamba. Sebab apa? Sifat yang paling mulia, sifat kehambaan. Kalau kita merasakan kita hamba Allah, kita mulia. Kenapa? Sebab kita masih mengharapkan pada Allah. Kan Rasulullah diberi pilihan. Rasulullah diberi pilihan oleh malaikat Jibril. Allah tanya, nak jadi hamba ke nak jadi apa? Maka Rasulullah kata, aku memilih untuk menjadi hamba. Kenapa pilih untuk jadi hamba? Rasulullah kata, aku pilih untuk jadi hamba. Andai hari ini Allah beri aku dengan nikmat, aku cukup makan, aku syukur pada Allah. Kemudian esok Allah uji aku dengan kelaparan, tak ada makanan, aku minta pada Allah. Ketika mana ada, aku syukur pada Allah. Ketika mana tiada, aku sabar dan aku minta pada Allah. Sifat hamba sering memerlukan kepada tuannya. Kalau kita sentiasa penuh keperluan kita, sentiasa sihat je, ni kita diuji dengan COVID kan. Saudara kita, puan-puan, bukan keliling, saya punya keliling ni, ayah saya ni, saya dah lebih sebulan, 2 bulan tak jumpa dah mak saya. Sebab apa? Lepas adik saya positif, kemudian ayah saya positif. Lepas ayah saya positif, ni mak saya pula positif. Lepas tu adik saya pula positif. Ni adik yang bongsu je tinggal seorang kat rumah belum positif lagi. Waliyahzubillah lah, mudah-mudahan tak positif. Jadi saya tak balik rumah sebab positif tu dia berantai. Lepas seorang. Lepas seorang. Saya kata, ya Allah, ini ujian. Pejabat saya pun 7-8 orang positif. Tapi setakat hari inilah, Allah masih pelihara saya lah. Setakat 2 tahun lebih ni, 2 tahun lah, masih belum positif lagi. InsyaAllah lah, mudah-mudahan terus tak positif lah. Sebab saya kata, saya ni Allah lindungi mungkin kerana doa daripada jemaah. Jemaah doa, ya Allah sihatkan, ya Allah lindungi Ustaz Luqman. Jadi kerana doa mereka lah, saya yakin Allah masih lindungi saya lah. Sebab doa, kalau doa saya yakin mungkin Allah tolak.
Jadi kita mengharap pada Allah, kita sakit kan? Kita doa, ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah. Supaya apa? Supaya kita ada kebergantungan pada Allah. Bayangkan kalau kita sihat je, kita kaya je, kita cukup je, bimbang-bimbang kita lupa pada Allah. Jadi kerana itu Allah kata aku jalankan hamba. Nak tunjuk sifat hamba adalah sifat yang paling baik. Daripada mana Rasulullah berjalan? Daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Ini perjalanan yang jauh. Pada kiraan waktu itu, untuk perjalanan pergi dan pulang menuju Masjidil Aqsa, daripada Mekah menuju ke kota Palestin dan kemudian patah balik, memerlukan kepada kurang lebih 2 bulan. Pergi balik 2 bulan. Jadi Rasulullah pergi dan balik bukan 2 bulan, bukan 2 minggu, bukan 2 hari. Dan hanya beberapa waktu sahaja. Maksud Laila, tak disebut berapa tempoh waktu. Rasulullah tak pernah sebut. Berapa minit, berapa jam, berapa saat. Tapi yang pastinya ulama kata bila disebut sahaja Laila, bukan Al-Laila. Kalau alif, lam alif, lam ta, Al-Laila. Kalau Al-Laila maksudnya satu malam. Kan? Itu maksud Al-Laila kalau ada alif lam. Kalau Lailan maksudnya sebahagian daripada malam. Jadi Rasulullah bukan pergi daripada jam 10 malam sampai 10 pagi. Ataupun bukan Rasulullah pergi daripada 12 malam sampai waktu subuh. Itu dipanggil satu malam. Tapi Rasulullah pergi sebahagian kecil daripada malam. Kejap sekejap sahaja Rasulullah pergi. Ada riwayat kata dalam kitab sirah, dia kata apa? Rasulullah ketika mana pergi naikkan, Rasulullah kan tidur. Apabila Rasulullah tidur, tiba-tiba Rasulullah punya atap rumah terbuka. Jibril AS turun bersama dengan Buraq dan Rasulullah menaiki dan terus Rasulullah diperjalankan daripada Masjidil Haram. Kan? Mula tempatnya Masjidil Haram. Akhir tempatnya Aqsa. Jadi ketika mana Rasulullah bergerak tu, dan kemudian bukan hanya Isra' perjalanan darat. Maksudnya perjalanan daripada Mekah menuju ke Palestin. Itu perjalanan Isra'. Perjalanan Mi'raj naik ke atas. Jadi perjalanan tersebut, kesemua perjalanan tersebut sampai Rasulullah pulang semula ke rumah, dikatakan apabila Rasulullah balik ke rumahnya, ketika itu cadar ataupun tempat tidur Rasulullah masih panas. Masih ada haba lagi, masih panas. Nak kata macam kejap sangat Rasulullah pergi. Sekejap sangat. Tapi bagaimana sekejap itu boleh Rasulullah memerhatikan dengan baik setiap peristiwa yang berlaku. Kan, daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa sampai sahaja di Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa ni disebut alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang mana kami berkati sekelilingnya untuk kami memperlihatkan kepadanya daripada tanda-tanda kebesaran kami ataupun tanda-tanda ayat kami. Jadi Allah berkati bumi Makkah dan bumi Madinah. Dan juga Allah berkati bumi Palestin. Cuma bezanya bumi Palestin ni, kalau tuan-tuan, puan-puan nak masuk Mekah, masuk Madinah senang. Sebab masih dimiliki oleh orang Islam. Kan, kita bayar duit untuk travel umrah, kita pun pergi umrah. Mekah, Madinah boleh sampai. Walaupun sekarang ni dah makin susah nak datang lah. Dan sekian jemaah. Mungkin ada kalangan kita lah yang Allah uji kan. Nak pergi ni umrah. Nak pergi umrah buat swab test kan. Buat swab test positif pula. Allah. Dah tak boleh pergi, nangis banyak kali. Tak tahulah nak kata apa pun, saya pun tak mampu nak kata lah. Kadang-kadang kita nak kata sabar makcik, sabar jah, sabar kak, sabar abang kan. Kita nak kata cakap boleh cakap lah. Nanti dia kata ustaz cakap boleh cakap lah. Sedih ni ustaz ni. Kan? Ada yang berkali-kali positif kan. Lepas nak pergi yang tahun lepas positif. Nak pergi tahun ni positif lagi. Tak tahu. Ini semua perancangan Allah. Allah yang menentukan. Kita sangka baiklah dengan Allah. Jadi kita nak pergi Mekah, nak pergi Madinah mudah. Tapi sekarang ni nak pergi Palestin. Nak pergi Palestin satu tempat suci kita. Kita yakin tempat ketiga suci kita adalah Palestin. Adalah Masjidil Aqsa. Tapi malangnya nak pergi dia ada dugaan-dugaan. Nak masuk pun bukan senang. Dengan pasport kita sampai sana kena cek lagi. Ada yang kena set semua kan dengan baju, dengan pakaian. Semua dia semak semua. Dia tengok. Nak masuk tu bukan semua orang mudah nak sampai Aqsa. Bahkan saya pun belum pernah sampai lagi. Kita doalah mudah-mudahan kita dapat sampai Aqsa. Ini tanah ketiga suci bagi umat Islam. Bukan bagi kaum Yahudi, tapi bagi kita semua. Jadi, apabila Allah kata kami berkati di sekelilingnya, untuk kami memperlihatkan kepada baginda Nabi SAW tanda-tanda kebesaran kami, maka kita nak lihat sebahagian, bukan semua.
Kalau semua sampai esok pagi tak habis. Jadi sebahagian je. Bagaimana Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa? Ketika itu Rasulullah didatangi oleh semua para Nabi. Semua Nabi datang, semua Rasul datang bersama untuk sembahyang di Masjidil Aqsa. Dan ketika itu Rasulullah menjadi imam, sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, maka di belakang Nabi adalah para Rasul. Dan ketika itu mereka menjadi makmum. Di sini simbol, satu syiar, satu simbol menunjukkan bahawa tidak ada syariat yang sebelum kecuali semuanya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi beriman dengan agama yang sebenar, namanya agama Islam. Kan Rasulullah pernah sebut dalam sepotong hadis, aku ni umpama satu sudut daripada binaan. Nabi-Nabi terdahulu dah buat binaan dah susun batu-bata dah nak buat binaan. Maka aku adalah penutup kepada binaan tersebut. Ada satu sudut yang tertinggal, yang lompong. Maka akulah yang melengkapkan lompongan tersebut, Rasulullah kata. Jadi Nabi terdahulu dia dah bina bangunan. Nabi Muhammad sampai dia melengkapkan binaan, bukan membuat binaan baru. Kena faham ya? Dan agama Islam melengkapkan binaan terdahulu daripada Nabi terdahulu. Bukan buat binaan baru. Bukan Nabi lain bawa agama lain, Nabi Muhammad bawa agama lain. Tak. Masing-masing bawa agama yang sama, Nabi Muhammad melengkapkan. Dan setelah mana hadirnya Rasulullah, Nabi lain adalah mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti Nabi Isa, ketika mana akhir zaman Dajjal keluar, Dajjal keluar yang akan bunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa akan datang dan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, bukan syariat dia, tetapi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi mengikuti Rasulullah SAW ketika mana Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa. Sunnahnya sampai masjid sembahyang 2 rakaat. Rasulullah dijemput oleh Allah daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sampai ke Aqsa ni nak naik langit ni. Nak naik langit tetap sembahyang 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Ini sunnah. Jadi jangan sampai kita pergi masjid tak sembahyang 2 rakaat. Dia panggil tahiyatul masjid. Menghormati kita kepada Allah, sebab itu rumah Allah. Kita masuk masjid ni rumah Allah. Walaupun tanah hak milik Majlis Agama Islam ke, pengusi siapa ke, tetap rumah itu rumah Allah. Menghormati rumah Allah dengan solat sunat tahiyatul masjid. Rasulullah perjalanan ni nak pergi jauh ni, nak pergi naik langit ni, tapi tetap singgah Masjidil Aqsa sembahyang. Sembahyang 2 rakaat. Jadi Rasulullah sembahyang 2 rakaat. Bila Rasulullah sembahyang 2 rakaat, maka Rasulullah pun naik, kan? Naik bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sampai kepada langit yang pertama, kan? Sampai langit yang pertama, tuan-tuan, yang kita sedang berada ni, yang dekat dunia ni, yang kita semua nampak kat langit tu, ada awan, kan? Ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada cakrawala, semua kan. Semua yang kita nampak tu masih berada pada bawah langit pertama, kan? Bawah langit pertama, bukan langit pertama lagi. Langit pertama ni hujung daripada langit yang kita nampak. Banyak semua cakrawala, semua alam yang kita sedang lihat ni, yang kita lihat lah, saya kata alam tu semua, tapi yang kita lihat ni, yang kita nampak ni, yang manusia dah sampai, tu pun tak semua. Manusia tak sampai planet Marikh. Manusia tak sampai kat bulan, kat bintang, tak sampai. Jadi yang semua ada ni, masih di bawah langit pertama. Belum pun langit pertama, nak kata luasnya alam ciptaan Tuhan, kita masih berada di bawah langit pertama. Nak kata luasnya ciptaan Allah. Betapa luas. Itu pun kalau kita banding bumi dengan planet lain, bumi jauh lebih kecil. Itu cerita bumi, belum cerita Malaysia. Daripada bumi tu, Malaysia satu negara yang kecil je. Baru cerita Malaysia. Lepas cerita Malaysia, cerita Johor pula. Johor lagi kecil. Lepas Johor, cerita pula kita punya daerah. Johor Bahru ke, Pontian ke, Kota Tinggi ke, lagi kecil. Daripada daerah kita, kita pula mukim apa? Lagi kecil. Lepas mukim, taman pula, rumah kita. Lagi kecil. Alam kita, ciptaan Tuhan tu sangat besar. Yang kita berada ni, sangat kecil. Kan? Rasulullah ketika naik langit yang pertama, kan, sampai pintu langit, disebut oleh Nabi Muhammad SAW bahawa setiap lapisan daripada langit ada malaikat yang menjaga. Sampai pintu langit yang pertama, malaikat tanya, siapa? Jibril alaihissalam. Siapa bersama dengan kamu? Muhammad. Jadi ketika itu baru langit terbuka. Malaikat jaga. Takkan boleh masuk kecuali ada akses. Yang dapat akses pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril dia macam
smart tag lah, macam RFID kan yang sekarang ni tengah dekat tol kan. Jadi sampai je dia terbuka terus. Kalau malaikat Jibril. Tapi waktu itu Sayyidina Jibril dengan seorang lagi manusia. Ketika itu malaikat tak bagi masuk. Kata, kamu dengan siapa? Dengan Rasulullah, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru dibuka. Buka saja sampai langit pertama, maka dalam riwayat disebutkan bahawa Rasulullah kata, aku bertemu dengan Adam alaihi salam. Aku bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, Abul Bashar, iaitu bapa segala manusia. Nabi Adam mengucapkan selamat datang kepada aku. Nabi Adam mengucap selamat datang. Dan Rasulullah tengok Nabi Adam dari sudut, memang betul-betul Nabi Adam. Nampak Nabi Adam. Kenapa Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam pertama? Inilah bapa kamu. Inilah ayah manusia semuanya. Jadi rasakan, kan macam kita dah jumpa orang lama kan, rasa lembut hati kejap. Jumpa Nabi Adam AS. Ini Nabi Adam dengan ujian-ujiannya yang tertentu, dengan godaan iblisnya, dengan perpisahan dengan isterinya, dengan anaknya sekian-sekian. Jadi apabila bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah pada ketika itu pun diperlihatkan tentang dua golongan manusia. Kan? Golongan yang pertama, golongan yang dipanggil ashabus syuhada, arwahus syuhada, arwah, ruh orang yang mati syahid, yang ditempatkan Allah pada tempat yang baik. Kemudian Rasul pandang sebelah kiri, Allah bagi Nabi Muhammad gambaran tentang arwah al-ashqiya, golongan-golongan yang jahat, dan Allah berikan azab daripada Allah. Itu pada langit yang pertama. Rasulullah nampak. Dan kemudian Rasulullah pun dibawa oleh Sayyidina Jibril menuju kepada langit yang kedua. Apabila sampai di langit yang kedua, yang sama, malaikat tanya siapa? Jibril. Dengan siapa? Muhammad. Maka dibuka. Dibuka sahaja pada langit yang kedua, Rasulullah kata, aku bertemu dengan dua Nabi. Yang pertama Nabi Yahya, yang kedua dengan Nabi Isa. Jadi bertemu dengan dua Nabi, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dia dua saudara. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa berada pada langit yang kedua. Maka Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam mengucap selamat datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun mengucapkan selamat, dan kemudian apabila bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam, ada cerita-cerita bagaimana Rasulullah merasakan tenang melihat Nabi Yahya, merasakan tenang melihat Nabi Isa alaihi salam dengan dugaan mereka kepada umat mereka. Kemudian Rasulullah pun naik pada langit yang ketiga. Pun yang sama, malaikat tanya siapa? Jibril. Dengan siapa? Muhammad. Maka malaikat pun buka, ucap selamat datang. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Temu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, Rasulullah sebut kepada para sahabat dalam penceritaan. Rasulullah kata apa? Sesungguhnya Nabi Yusuf min ajbalin nas, daripada secantik-cantik manusia. Nabi Muhammad nampak ni. Nampak betul. Ya Allah, cantiknya Nabi Yusuf. Memang sangat cantik Nabi Yusuf. Kalau puan-puan, tuan-tuan baca surah Yusuf, bagaimana permaisuri Mesir, Imratul Aziz, permaisuri Raja Aziz, dia kan nak goda seorang budak istana namanya Yusuf. Sampai dia nak ajak berzina dengan Nabi Yusuf. Punya handsome Nabi Yusuf ni kan. Ketika mana dayang-dayang istana dengar bahawa permaisuri nak goda budak istana, maka pada ketika itu makcik-makcik bawang dekat dapur ni katalah, dia kata apalah permaisuri dengan budak istana pun nak ajak berzina, dengan budak istana pun nak ajak couple, macam itulah. Jadi permaisuri Raja Aziz kata apa? Dia kata, kau tak kenal Yusuf siapa. Kau orang tak tahu sebab mereka tak nampak Nabi Yusuf lagi. Gambar tak ada WhatsApp nak share. Boleh share lah gambar-gambar ni kan. Nak tengok orangnya macam mana kan. Kadang-kadang lama sekarang kan, handsome lah menantu dia tu. Ya Allah, handsome-nya dia. Ada gambar tak? Jadi makcik-makcik baru pun tengok gambar. Oh, memang handsome lah. Kalau ada gambar, okey. Tapi waktu tu gambar tak ada. Jadi akhirnya permaisuri Raja Aziz buat apa? Dia kata, kau kutuk aku kan. Kau cakap macam-macam pada aku. Jadi akhirnya kebetulan permaisuri Raja Aziz minta supaya budak-budak ni dia masak dekat dapur, buat masakan. Jadi mereka pun buat masakan lah, ambil bawang, ambil timun, ambil segala bahan masakan. Mereka potong bahan-bahan masakan tersebut. Ketika mana potong, maka permaisuri Raja Aziz minta kepada Yusuf supaya jalan masuk dapur. Wahai Yusuf, kamu masuk dapur kan? Jadi masuk pintu depan dapur, keluar pintu belakang dapur. Ketika mana Nabi Yusuf lalu di hadapan dayang-dayang istana yang sedang menyediakan bahan-bahan masakan,
Maka mereka melihat Nabi Yusuf, mereka kata apa? Hasya lillah, ma hadha bashara in hada illa malakun karim. Dia kata hasya lillah, ini bukan manusia ni, ini malaikat ni, punya handsome ni. Dan pada ketika itu mereka terpotong tangan-tangan mereka tanpa mereka sedar. Ketika mana mereka memotong jari-jari mereka, terpotong dalam ayat Quran Allah kata mereka terpotong. Kenapa terpotong? Tanpa merasakan sakit. Jalannya Nabi Yusuf, punya handsome-nya Nabi Yusuf, sampai mereka terpotong tangan tak rasa sakit. Tak rasa sakit sebab handsome sangat. Ya Allah, sampai terpotong. Ini luka ni, tengah potong-potong ni. Tapi mereka pandangnya Nabi Yusuf, tak rasa. Ketika Nabi Yusuf hilang daripada pandangan, baru mereka rasa sakit. Macam bius tau, macam bius. Kita kan tengah bius, tak sakit. Bius hilang, bius tu hilang baru rasa sakit. Maka Nabi Yusuf punya handsome macam bius. Sampai mereka tengok, tak sedar sakit. Ketika Nabi Yusuf hilang daripada pandangan, baru tersedar, terpotong tangan masing-masing. Berdarah ni. Ya Allah, punya handsome Nabi Yusuf. Ya Allah, tuan-tuan, puan-puan. Kalau kita dekat dunia, tak boleh tahan dengan handsome-nya artis kan. Tengok artis sampai tak kelip mata aja kan. Tengok aja artis tu, tak kelip mata. Handsome-nya, dia kata. Dia tak boleh bayangkan Nabi Yusuf. Kalau tengok artis Korea pun tak boleh kelip mata. Kalau tengok hero Bollywood, Hindustan pun tak boleh kelip mata. Kalau tengok pelakon Melayu pun tak boleh kelip mata. Tak boleh bayang kalau Nabi Yusuf datang depan kita. Kan? Nabi Yusuf memang handsome. Nabi Muhammad kata, handsome Nabi Yusuf. Dan Nabi Muhammad kata, umat aku ada yang Allah beri separuh daripada kecantikan Nabi Yusuf. Ada yang sebahagian kecil, ada yang sebahagian besar. Maksudnya Nabi Yusuf tu tak lebih handsome. Dan umat aku Allah berikan setengahnya, Allah berikan sukunya, Allah berikan 1/3-nya, Allah berikan 1/10-nya. Umat aku. Tapi Rasulullah kata dengan para sahabat, Allah berikan kepada aku sepenuh kecantikan. Nabi Yusuf Allah beri separuh kecantikan, Nabi Muhammad Allah beri sepenuh kecantikan. Walaupun handsome Nabi Yusuf, jauh lebih handsome Nabi Muhammad. Cuma bezanya puan-puan, tuan-tuan, Nabi Yusuf ni, dia punya handsome, dia ada mudarat. Dia punya handsome sampai orang nak ajak buat jahat. Tapi Nabi Muhammad, dia punya handsome, dia punya kacat, orang tak nak buat jahat pun. Tak pernah dalam sirah ada perempuan ajak Rasulullah berzina. Tak ada. Nak kata Allah pelihara Nabi Muhammad, walaupun dia handsome, walaupun dia kacak, tapi dia terjaga daripada fitnah dunia. Itu hebatnya. Dan hebatnya Nabi jadi begitulah. Nabi Muhammad ni, orang tengok tenang hati. Itu sifat Nabi Muhammad. Kan kita baca dalam salawat kan. Ma'ara'a wajahaka ya Sa'ad. Siapa yang pandang wajahmu, wahai Muhammad, akan gembira. Jadi kita nak jadi sebagaimana orang yang pandang kita, gembira. Kalau siapa pandang kita, kusut rasa, pandang kita rasa seram-seram sejuk je, jadi kita ada masalah lah. Jadi kita nak jadi macam Nabi Muhammad, mesti penyejuk mata hati. Orang pandang kita jadi sejuk. Jadi Nabi Muhammad ni, ketika mana sampai langit yang ketiga, yang keempat, malaikat tanya siapa? Jibril. Dengan siapa? Muhammad. Maka dibuka pintu langit yang keempat, naik langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Jadi Nabi Idris ni, apa kelebihan Nabi Idris? Nabi Idris ni belum kematian. Kan Nabi Idris begitu. Allah bawa Nabi Idris satu ketika oleh malaikat untuk ditunjukkan kepada Nabi Idris syurga dan neraka. Melihat neraka, Nabi Idris minta supaya dijauhkan daripada neraka. Tak nak tengok pun neraka sebab punya pedihnya, punya seksa je sampai Nabi Idris tak nak tengok. Kemudian Nabi Idris diperlihatkan dalam syurga. Masuk syurga, lihat syurga. Apabila lihat sahaja syurga, maka malaikat ajak Nabi Idris balik. Wahai Idris, baliklah. Nabi Idris kata tak nak balik, aku nak duduk syurga. Kan? Idris balik. Nabi Idris kata tak, aku tak nak balik, aku nak duduk dalam syurga. Punya nikmatnya syurga sampai Nabi Idris tak nak balik kat dunia. Kan? Tak nak, kata aku nak duduk syurga. Jadi teguran daripada Allah. Allah kata dengan Nabi Idris, dia kata boleh nak masuk syurga kekal, tapi mesti mati dulu. Sebab syurga dan neraka bukan tempat untuk orang hidup. Kalau puan-puan, tuan-tuan nak syurga, tak boleh masih hidup.
Nak syurga mesti mati dulu. Lepas mati baru dapat syurga. Kan? Kita kalau nak syurga boleh. Tapi mesti mati dulu. Kita nak mati tak? Tak nak. Itu masalah kita kan. Nak syurga tak? Nak Ustaz. Nak mati tak? Tak nak. Kalau tak nak mati, takkan dapat syurga. Jadi untuk dapat syurga mesti mati dulu. Jadi Nabi Idris ditegur oleh Allah. Allah kata, kalau kamu nak masuk syurga boleh. Tapi mati dulu. Jadi akhirnya Nabi kata, kalau dia tu balikkan aku kat dunia, sampai tempoh waktu, barulah Nabi Idris diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Idris ni simbol kepada Nabi yang pernah melihat syurga dan neraka ketika mana hayatnya. Dan kemudian Rasulullah naik pada langit yang kelima. Malaikat tanya siapa? Malaikat Jibril kata, aku bersama dengan siapa? Nabi Muhammad. Maka dibuka pintu langit yang kelima. Sampai langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Apabila bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, Nabi Harun ucap selamat, maka Nabi Muhammad pun membalas ucapan tersebut. Selepas daripada bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, Rasulullah pun naik bertemu dengan Nabi Musa pada langit yang keenam. Sampai langit yang keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Dengan Nabi Musa ni, ada satu kisah bagaimana Nabi Musa adalah seorang Nabi yang paling ramai umat ni. Sebab Nabi Musa, umatnya adalah Bani Israel. Kan? Sebab itu kaum Bani Israel, kaum Yahudi, Bani Israel pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian. Di antara Nabi yang banyak ujian selepas Nabi Muhammad, Nabi Musa. Kita tahu Nabi Musa ni dia punya ujian sejak daripada mula lahir. Kan? Bagaimana Fir'aun dapat mimpi bahawa akan lahir seorang budak yang akan memusnahkan kerajaannya. Maka akhirnya Fir'aun arahkan mana-mana budak yang lahir pada musim tersebut dibunuh semua, lelaki. Jadi kan Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya kan, daripada di Sungai Nil kan. Di Sungai Nil ibunya hanyutkan. Ibunya rasa risau, selamat tak selamat Musa. Kemudian Allah nak seronokkan hati ibunya Nabi Musa. Ketika mana Asia bertemu dengan bayi bernama Musa, maka Asia bawa temu dengan Fir'aun. Fir'aun nak bunuh budak ni. Kan dapat mimpi dah akan lahir budak yang akan memusnahkan kerajaannya. Maka Fir'aun katalah, ini budak lelaki ni, aku dah arah tentera, kalau jumpa bayi-bayi yang lahir kat rumah Mesir waktu tu, bunuh semua. Tiba-tiba ada bayi hanyut sampai ke pekarangan istana. Asia bawa temu dengan Fir'aun. Fir'aun nak bunuh. Tapi Asia kata, tak payah bunuh lah. Buat apa nak bunuh budak ni? Kan kita yang pegang ni, kita yang jaga dia. Takkanlah budak yang kita jaga besar kat istana, dia akan hancurkan kerajaan kamu. Maka Asia ketika mana pujuk Fir'aun, Fir'aun pun terima. Betul juga kan? Takkanlah kita jaga budak ni sampai kat istana, kita yang bela dia, takkan dia nak musnahkan aku. Tapi perancangan Allah lebih hebat. Allah punya perancangan hebat. Ketika mana Asia jaga Fir'aun, semua dayang-dayang istana, semua orang istana tak ada pun yang boleh menyusukan budak. Semua tak ada susu badan. Akhirnya dicari-cari manakah ibu yang boleh menyusukan anak. Maka Nabi Musa alaihissalam balik ke rumah ibunya dan ibunya yang susukan. Jadi upah ibu susuan lah. Tapi sebenarnya memang ibu betul dia. Jadi nak kata perancangan Allah bijak. Kemudian daripada lahir Nabi Musa diuji oleh Allah. Kemudian diuji nak dibunuh oleh Fir'aun. Nabi Musa ni banyak ujiannya. Menghadapi ujian-ujian Bani Israel kan. Dengan 10 mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel. Dan Nabi Musa ni memang banyak dugaan demi dugaan. Kenapa Allah temukan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa? Untuk belajar dengan senior. Ini senior dia ni, senior ni Nabi Musa. Jadi belajarlah dengan senior. Kalau kamu rasa down, kamu rasa putus asa dengan umat-umat kamu, dengan Quraisy yang sedang menyeksa-nyeksa sahabat yang tak terima dakwah. Tengok Nabi Musa, lagi banyak ujiannya. Menghadapi satu puak manusia yang sangat zalim, lagi jahat, Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun. Dia punya tali barut mereka. Ini semua jahat ni. Tapi Nabi Musa menghadapi mereka. Dan Nabi Musa berjaya menghadapi. Ini semua kerana aturan dan pertolongan daripada Allah. Dia temu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, kan siapa ni? Muhammad SAW. Dan kemudian Rasulullah termotivasi dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian Rasulullah pun naik pada langit yang ketujuh. Sampai langit yang ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Abul Anbiya. Bapa segala Nabi. Kalaulah Nabi Adam adalah bapa manusia, Nabi Ibrahim bapa segala Nabi. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim
Nabi yang dapat anak pertama daripada isteri kedua namanya Ismail alaihissalam. Kemudian Allah kurniakan Nabi Ibrahim anak nombor 2 daripada isteri pertama, Sarah. Dan Sarah lahirkan anak namanya Ishak. Sayyidina Ishak adik kepada Nabi Ismail. Lepas daripada Sayyidina Ishak dapat Sayyidina Yaqub. Lepas Sayyidina Yaqub dapat Nabi Yusuf. Lepas Nabi Yusuf ada Nabi-Nabi selepas daripada itu dari kalangan Banu Israel. Nabi Yaqub adalah Nabi pertama Banu Israel. Turun ke bawah, semua jadi Nabi. Sebab itu banyak Nabi-Nabi itu daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim dapat kurniaan daripada Allah di kalangan zuriatnya ramai para Nabi? Sebab doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah kurniakan aku zuriat-zuriat yang soleh. Tuan-tuan, banyak doa Nabi Ibrahim untuk zuriat. Jadi kerana itu jangan lupa doa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim banyak doa supaya Allah kurniakan zuriat-zuriat yang baik. Jadi kerana itu kita ni kena banyak doa kan. Walaupun anak kita jahat ke, anak kita tak baik ke, anak kita ni tak soleh ke, anak kita derhaka ke, jangan lupa doa. Kerana puan-puan, tuan-tuan, kita tak tahu doa kita yang mana yang Allah nak makbulkan. Boleh jadi anak kita jahat sepanjang kita punya hidup. Tapi rupanya Allah nak perkenankan doa kita lepas kita mati. Lepas kita mati, anak yang bagi kita pahala, anak yang tak pernah baik kat dunia pun. Ketika mana kita hidup, mungkin anak tu jahat. Tapi ketika mana kita mati, rupanya pahala yang sampai kat kita, pahala waqaf, pahala doa, pahala buat amalan baik, pahala taat suami. Rupanya anak kita yang kita tak kenal pun dekat dunia, rupanya dia yang banyak beri pahala lepas kita mati. Jadi kerana itu jangan lupakan doa untuk anak kita. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad temu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pada ketika itu dikatakan Nabi Ibrahim bersandar pada Baitul Ma'mur. Dan Nabi Ibrahim berada pada langit yang ketujuh, dan Nabi Ibrahim asnada ala Baitul Ma'mur. Ketika mana itu Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni kat mana? Baitul Ma'mur ni dia setentang dengan Kaabah. Kalau bawah kita, dekat dunia, Kaabah, Masjidil Haram ada Kaabah. Di langit, setentang dengan Kaabah, atas sekali adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni, Rasulullah kata, aku melihat bahawa di Baitul Ma'mur, 70,000 malakan yutawafuna. 70,000 malaikat sedang bertawaf. Di Baitul Ma'mur, setiap masa ada malaikat tawaf 70,000 golongannya. Kan 70,000 malaikat ni tawaf. Tapi hebatnya Baitul Ma'mur ni, malaikat yang tawaf semenjak Allah ciptakan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni Allah cipta sebelum bumi lagi. Sebelum ada dunia, sebelum ada Kaabah, sebelum ada Masjidil Haram, Allah dah cipta Baitul Ma'mur. Sejak diciptakan, malaikat tawaf 70,000 sekali tawaf. Dan tidak ada malaikat yang tawaf buat kali yang kedua. 70,000 tawaf, habis dia tawaf, dia pun berhenti, 70,000 yang lain tawaf. Lepas tu 70,000 yang lain tawaf. Lepas tu 70,000 yang lain tawaf. Sejak Baitul Ma'mur diciptakan hingga hari ini dan sehingga hari kiamat, ditawaf oleh malaikat 70,000 setiap masa, bukan kali yang kedua. Maksudnya semua kali yang pertama. Lepas tawaf selesai, tukar malaikat lain. Lepas tawaf selesai, tukar malaikat lain. Jadi boleh tak kita kira sebenarnya berapa ramai jumlah malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur? Tak boleh kira kan? Kalau dalam setahun pun 360 hari kali dengan 70,000 pun tak boleh nak kira. Bayangkan sejak Baitul Ma'mur diciptakan hingga hari ini dan sampai hari kiamat, 70,000 malaikat yang tawaf dan tak dapat giliran kali yang kedua. Nak kata punya ramainya makhluk Allah. Kan? Kalau yang tawaf di Baitul Ma'mur pun tak boleh kita kira dengan jari jumlah mereka, rasanya boleh kira tak berapa ramai makhluk Allah. Ini baru cerita malaikat, baru cerita malaikat yang tawaf je. Belum cerita malaikat yang jaga gunung, malaikat yang jaga laut, malaikat yang jaga alam. Belum cerita haiwan-haiwan dekat bumi. Berapa banyak haiwan dekat bumi, semut pun kita tak boleh nak kira. Nak cerita yang kuman lagi, nak cerita yang ulat-ulat lagi. Makhluk Allah ni terlalu banyak dan terlalu ramai. Maka kerana itulah Allah ni pemilik kerajaan sebesar-besar kerajaan. Manusia tetap kecil. Allah itu maha besar. Sampai di Baitul Ma'mur, sampai yang terakhir Rasulullah naik lagi, Rasulullah berada di Sidratul Muntaha. Masuk Sidratul Muntaha ni, kenapa dipanggil Sidratul Muntaha? Penghujung daripada segala-gala ini. Hujung dah tak ada lah.
Langit ketujuh ni dah last ni. Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril nak naik tak boleh. Malaikat Jibril tak pernah sampai Sidratul Muntaha. Tapi Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha. Satu-satunya makhluk Allah yang pernah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm, Allah ada sebut ayat 14. Allah kata, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kan Allah sebutkan bahawa dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang sebenar pada waktu yang lain. Inda Sidratul Muntaha, iaitu di Sidratul Muntaha. Maksud Sidratul Muntaha hujung daripada langit. Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad sahaja yang pernah sampai. Dan kemudian Rasulullah dipertemukan oleh Allah. Cuma dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena faham, tidak ada tempat bagi Allah. Itu kita kena faham. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bukan makhluk. Apabila Allah bukan makhluk, Allah tidak memiliki tempat. Apabila Allah tidak memiliki tempat, tak boleh nak kata Nabi Muhammad temu Allah kat mana. Sidratul Muntaha ke, kat mana ke, bukan. Sebab Allah tidak memiliki tempat. Tempat hanya untuk makhluk. Saya, Luqmanul Hakim. Ustaz Luqman, dia ada kat mana? Ada kat Kota Tinggi. Kerja kat mana? Majlis Agama Islam Negeri Johor, dia ada Kota Tinggi. Duduk kat mana? Atas kursi. Depan apa? Depan kamera, depan handphone. Jadi semua ni, sebab kita ni makhluk. Makhluk dia perlukan kepada lokasi. Allah tak perlukan kepada lokasi. Kalau Allah perlu lokasi, Allah lemah. Allah lemah. Jadi kerana itu kita tak boleh kata Allah ada lokasi. Kalau kita katalah Allah berada di lokasi, contoh, kita kata Allah berada di Arash. Allah berada di Sidratul Muntaha. Allah berada di sekian. Kalau kita sebut sekian, maksudnya Allah ada lokasi. Jadi kita pun katakan, kita kata Allah itu Qadim. Allah itu yang terdahulu. Tidak ada yang awal daripada Allah, tidak ada yang akhir daripada Allah. Maka kita tanyalah, sebelum adanya Arash, Allah kat mana? Kita dah pernah nak jawab. Kalau Allah berada di Arash, sebelum Arash ada, Allah kat mana? Jadi kita pun tak tahu. Jadi kali itu tak boleh nak kata Allah berada di mana. Akidah kita tak boleh nak letak Allah berada di mana. Yang kita yakin Allah berada di mana-mana. Allah itu sentiasa wujud. Tapi Allah tak perlukan lokasi. Kena faham. Itu akidah kita. Kita kena faham bahawa Allah tak perlu lokasi. Kerana lokasi menunjukkan lemahnya seseorang. Contoh, sekarang ni kan Ukraine sedang diserang oleh Rusia. Rusia diutus bom, diutus peluru, diutus apa-apa senjata untuk bunuh rakyat atau membunuh pemimpin Ukraine. Maka kerana itu, kalau ada lokasi, maka orang mudah untuk melemahkan seseorang. Kalau orang tahu lokasi saya, mungkin orang boleh serang saya, orang boleh buat jahat kat saya. Jadi Allah tak perlu lokasi. Kalau Allah perlu lokasi, maka lemahlah Allah. Jadi Nabi Muhammad memang bertemu dengan Allah. Dalam riwayat sahih menyatakan memang Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa pertemuan dengan Allah. Apabila Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di situlah sebenarnya yang dipanggil sebagai pertemuan kekasih dengan kekasihnya. Allah panggil Nabi Muhammad untuk Allah sayangi Nabi Muhammad. Allah jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jemput. Dia beza dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni Allah tak jemput, tapi Nabi Musa nak sangat tengok Allah. Kan Nabi Musa naik Jabal Tur Sina kan. Kalau puan-puan, tuan-tuan pernah pergi Mesir, mungkin pernah sampai kat Sinai. Sampai Sinai, naik Jabal Tur Sina. Jabal Tur Sina itulah tempat Nabi Musa munajat pada Allah, nak lihat Allah. Nak lihat Allah, maka Allah turunkan zatnya. Bukan Allah, Allah turunkan zat Allah. Habis Allah turunkan zat Allah, sampai kat situ, Nabi Musa tak tahan dan akhirnya Nabi Musa pengsan. Dan gunung di sebelah hancur. Zat Allah turun, gunung sebelah hancur. Jadi, Nabi Musa tak sempat temu dengan Allah pun. Tak dapat temu dengan Allah pun. Nabi Muhammad beza. Allah yang panggil, Allah jemput. Macam kita lah. Kita minta nak menghadap dengan sultan. Dengan sultan panggil kita menghadap. Mana mulia? Kalau panggil kita lah mulia. Dia panggil lah dia. Dijemput aku ke istana. Maksudnya kan lain. Dengan aku yang minta untuk menghadap. Kalau kita minta untuk menghadap, kita kena sediakan hadiah. Tapi kalau kita dipanggil menghadap, mungkin kita yang terima hadiah. Jadi beza. Allah panggil Nabi Muhammad menghadap. Maksudnya Allah muliakan Nabi Muhammad sebagai tetamu. Ketika mana Nabi Muhammad menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, satu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, iaitu adalah simbol kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu Rasulullah kan
dalam dakwah Rasulullah dipertahankan oleh Khadijah bintu Khuwailid. Rasulullah sedih balik rumah, Khadijah peluk Rasulullah, Khadijah kesat peluk Rasulullah, kan? Khadijah tenangkan Rasulullah, Khadijah beri kata-kata semangat. Ketika mana Rasulullah diuji, Abu Talib pun pujuk anak saudaranya Nabi Muhammad. Ketika mana ada orang ancam Nabi Muhammad, Abu Talib mengancam balik orang yang mengancam Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah rasa tenang ketika mana ada manusia membela, ada manusia yang melembutkan dan menyejukkan Rasulullah. Tapi ketika mana dua insan ini telah wafat, maka kebergantungan tersebut telah hilang. Jadi Allah nak beri kepada Nabi Muhammad total kebergantungan itu. Bagaimana nak berikan kebergantungan sepenuhnya? Maka Allah berikan Nabi Muhammad senjatanya. Apa senjatanya? Allah beri Nabi Muhammad satu senjata yang dipanggil sebagai solat. Allah syariatkan solat ketika mana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Susah payah Nabi Muhammad daripada Mekah ke Palestin, naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, Sidratul Muntaha, dan kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak beri apa? Solat. Jadi solat ni lah sebenarnya tanda kasihnya Allah kepada Nabi Muhammad. Allah bagi supaya apa? Kalau kamu rasa keluh, kamu rasa down, kamu rasa putus asa, kamu rasa lemah semangat, apa yang kamu kena buat? Solatlah. Jadi solat inilah yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad, dan rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir Allah ajarkan Nabi Muhammad. Bagaimana kaedahnya mula solat, takbirnya bagaimana, Fatihahnya bagaimana, rukuknya bagaimana, i'tidalnya bagaimana, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, kemudian tahiyat awalnya, tahiyat akhirnya. Allah ajar Nabi Muhammad daripada awal hingga akhir tentang solat. Buktinya ketika mana tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir Allah ajar Nabi Muhammad kan bacaannya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Allah ucapkan tahiyat kepada dirinya, dan kemudian Allah ucapkan selawat sejahtera kepada Nabi Muhammad. Dan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas kamu, wahai Nabi, dan keberkatan Allah, rahmat Allah ke atasnya, ke atas Nabi Muhammad. Ketika mana Nabi Muhammad dengar apa bacaan yang Allah ajarkan, Nabi Muhammad mencela. Dan Muhammad pun kata, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Ketika mana Allah puji Nabi Muhammad nak selit juga doa. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan salam sejahtera kepada semua hamba-hamba Allah yang soleh. Ya Allah, punya baiknya Nabi Muhammad sedang menghadap di hadapan Allah pun ingat lagi dia punya umat. Ingat lagi kat kita. Jadi kerana itu Rasulullah selitkan doa. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Setiap hari paling kurang kita akan doa untuk diri kita 5 kali. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau tambah dengan tahiyat awal, lebih lah. Kan? Kalau tahiyat awal pun baca juga ni. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Paling kurang 5 kali satu hari, kita akan ucapkan doa untuk kita. Kenapa? Sebab Rasulullah yang selitkan doa. Allah ajar Nabi Muhammad nak selit juga doa. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi Allah pun syariat kepada Nabi Muhammad 50 waktu salat. Nah, Muhammad ini 50 waktu salat. Rasulullah seronok lah, puan-puan, tuan-tuan. Rasulullah seronok dapat salat. Seronok, inilah satu kekuatan Rasulullah. Kekuatan Rasulullah dan para sahabat. Nanti balik kat bumi, jumpa dengan sahabat, nak beritahu di 50 waktu salatnya. Rasulullah seronok, gembira. Boleh untuk sujud pada Allah, macam dipanggil, boleh call Allah, boleh telefon Allah satu hari 50 kali. Seronok Rasulullah bawa 50. Jadi Rasulullah dah dapat tu, Rasulullah pun turun lah. Bila Rasulullah turun kan Rasulullah akan melalui balik dia punya jalan tadi. Jalan naik dengan jalan turun kena sama. Sampai langit yang ke-6, Rasulullah ditahan oleh Nabi Musa AS. Tadi kan temu Nabi Musa langit ke-6. Sampai langit ke-6, Rasulullah ditahan oleh Nabi Musa. Nabi Musa tanya, kamu dapat apa tadi temu dengan Allah? Kan Nabi Musa ni kan dia nak temu dengan Allah tak dapat. Jadi Nabi Muhammad dapat temu dengan Allah, dia tahan lah, dia tanyalah. Dapat apa?
Tadi dapat apa? Temu dengan Allah. Jadi Rasulullah beritahu dengan senior dia, Musa alaihi salam, Rasulullah kata, aku dapat 50 syariat solat, 50 kefarduan solat. Jadi seronok ni, Rasulullah kata seronok, nak bawa pulang ke dunia, nak bawa pulang ke sahabat, nak beritahu 50 rasa seronok. Dan Rasulullah yakin sahabat boleh buat. Tapi Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata, wahai Muhammad, irji ilallah, kembali semula kamu kepada Allah, fas'alhu tahfiz, dan kamu minta pada Allah pengurangan. Fa inna ummataka la tastati'un, sesungguhnya umatmu takkan mampu. Jadi Nabi Musa kata, jumpa Allah, minta kurang. Kenapa umatmu tak akan mampu? Jadi ada dua riwayat. Rasulullah naik, apabila Rasulullah temu dengan Allah, maka Allah kurangkan setengah. Itu riwayat pertama. Riwayat pertama kata Allah kurangkan setengah. Maksudnya kalau 50 tu setengah 25 lah. Tapi ada riwayat lagi menyatakan ketika mana Rasulullah naik, Allah kurangkan 5. Rasulullah naik, Allah kurangkan 5 jadi 45. Jadi Nabi Muhammad pun turun lah. Turun bertemu dengan Nabi Musa. Sampai naik kena, Nabi Musa tahan lagi. Tadi naik temu Allah kan, Allah dapat kurang, Allah kurangkan berapa? 5 wahai Musa. Jadi Nabi Musa kata dengan Nabi Muhammad, kamu naik semula, kamu dengan Allah minta kurang, umatmu tak akan mampu. Maka Rasulullah naik, sebab sini ada pesan ni. Maka Rasulullah naik lagi. Bila Rasulullah naik temu Allah, Allah kurangkan lagi 5. Jadi 40. Turun temu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, berapa dapat? 40 wahai Musa. 40 ni umatmu tak mampu, naik temu dengan Allah lagi, minta kurang. Rasulullah naik. Jadi berulang kali Rasulullah naik turun untuk minta kurang. Sebab Nabi Musa kata, sesungguhnya umatmu tak akan mampu. Maka pada kali yang terakhir ni, dalam riwayat kata kali yang ke-9, tapi kali ke-berapa tu dia ada pelbagai riwayat dah. Jadi Rasulullah naik lagi, maka Allah kata dengan Nabi Muhammad, aku berikan kepada kamu 5 waktu dan tidak ada lagi selepas ini pengurangan. 5 ni. Dan 5 ni pahalanya sama dengan 50. Beri 5 sahaja, tapi pahalanya 50. Maka Nabi Muhammad pun turun. Turun Nabi Musa tahan lagi. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, berapa dapat ni kali ni? 5 wahai Musa. Maka Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata, wahai Muhammad, kembali semula kepada Allah dan mintalah kurang, sesungguhnya umatmu tak akan mampu. Jadi dapat 5 ni, dah 5. Nabi Musa kata apa? Pulang semula kepada Allah, minta kurang, umatmu tak akan mampu. Tengok kata-kata Nabi Musa AS. Betul ke kata Nabi Musa? Puan-puan, tuan-tuan, betul kata Nabi Musa. Yang 5 ni pun, umat Nabi Muhammad ramai yang tak buat. Yang 5 ni pun, kalau ikut kajian dekat Malaysia kan, lebih 80% daripada rakyat Malaysia tak sempurna 5 waktu solat, 1 hari 1 malam. Yang mukallaf lah, yang dah memang wajib solat. Yang budak-budak tak kira. Bayangkan, 5 waktu ini pun sebenarnya umat Nabi Muhammad tak mampu. Dan benarlah kata-kata Nabi Musa AS. Tapi apa jawapan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kata apa? Wahai Musa, astahi Allah. Wahai Musa, aku malu nak temu dengan Allah lagi. Cukuplah. Kan dah naik banyak kali ni temu dengan Allah. Minta kurang. Takkan nak naik lagi sampai tak ada dah kan? Jadi Rasulullah kata, aku malu dengan Allah. Cukuplah, aku bawa 5 ni untuk aku berikan kepada umatku. Jadi Rasulullah bawa juga 5. Tapi nak kata punya sayangnya Nabi Muhammad kepada umat, sampai Rasulullah naik berkali-kali untuk minta Allah kurangkan. Tapi dalam keadaan Allah minta Allah kurangkan, Nabi Muhammad minta dikekalkan pahalanya. Walaupun daripada 50 kurang 5, tapi pahalanya tetap 50 waktu. Bayangkan kalau sekarang kita punya solat 50 waktu. Kita pun tak sempat nak buat kuliah online. Kita pun tak sempat nak masak. Kita pun tak sempat nak niaga. Kita pun tak sempat nak buat macam-macam. Dan apa tak lagi nak tengok WhatsApp lagi, kemudian nak baca berita lagi, nak bergosip lagi tak sempat. Jadi kita dapat 5 waktu je. Tapi pahalanya 50 waktu. Jadi Nabi Muhammad pun pulang kan bawa syariat 50 waktu solat ni sampai ke bumi, sampai kepada sahabat. Rasulullah bawa peristiwa ini. Rasulullah ceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Belum pun Rasulullah ceritakan, maka ditempelak oleh Abu Jahal kan. Dia kata dengan Abu Bakar, dia kata, kamu tengok sahabat kamu ni, cerita dongeng dia cerita, cerita khayalan dia cerita. Dia boleh kata bahawa malam tadi dia pergi Isra ke Aqsa kan,
Mana mungkin boleh kita yang naik kenderaan yang paling laju ni, kuda yang paling laju, nak pergi dan pulang 2 bulan. Itu kuda yang paling laju. Tiba-tiba Muhammad kata malam tadi dia pergi Isra', ya, punya Rasulullah lagi diperolok-olokkan. Bukan peristiwa Isra' pada zaman itu Rasulullah dapat kelebihan. Bukan Rasulullah balik cerita, bawa cerita tu orang beriman, tak. Rasulullah balik bawa cerita ada orang yang langsung tak beriman. Rasulullah diperolok-olokkan. Ada orang yang keluar daripada agama. Kenapa? Sebab dia kata, dusta lah Muhammad. Macam mana boleh logik akal dia boleh pergi Aqsa? Belum cerita naik langit tau, cerita Aqsa je. Tapi ketika pada satu ketika tu, dalam cerita di hadapan Kaabah, ada kebetulan pula ada seorang saudagar, seorang pedagang, dia baru sampai kat Mekah. Kan? Dia pun daripada Palestin, daripada Aqsa. Maka dia tanya dengan Nabi Muhammad. Dia kata, Muhammad, kalau betul kamu sampai di Aqsa, boleh tak cerita pada aku apa yang kamu nampak di Aqsa? Tuan-tuan, puan-puan, Rasulullah ni, dia mana fikir waktu pergi tu? Waktu pergi tu, ada sempat dia Rasulullah kira nak berapa tiang ada kat Aqsa, bahawa macam mana bentuk Aqsa. Rasulullah tak fikir pun macam mana. Tapi dalam riwayat menyebutkan, bagaimana ketika ditanya oleh orang tersebut, maka Allah perlihatkan Nabi Muhammad di hadapannya bagaimana bentuk Aqsa. Berapa tiang di Aqsa? Bagaimana keadaan Aqsa? Jadi pada ketika itulah apabila Rasulullah ceritakan tiangnya berapa, keadaannya bagaimana, bentuknya bagaimana, orang yang berada di Aqsa kata benar sebiji macam mana yang betul-betul berada di sana. Maksudnya memang semua pakcik Rasulullah tahu Rasulullah sepanjang hidupnya tak pernah pergi Palestin. Rasulullah memang pernah sampai kat Basrah kan, pernah sampai dekat Basrah, tapi Rasulullah tak pernah masuk Aqsa. Rasulullah tak pernah masuk Palestin sepanjang hidupnya kecuali dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Takkan Rasulullah boleh cerita kalau bukan Rasulullah lihat. Jadi memang Rasulullah pergi. Dan Abu Jahal jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata dengan Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, kamu tahu tak tadi kawan kamu cakap bahawa malam tadi dia pergi Aqsa. Dia pergi Aqsa. Kamu percaya tak? Maka Abu Bakar kata apa? Dia kata, wahai Abu Jahal, kalau itu keluar daripada mulut Muhammad bin Abdullah, bukan hanya dia sampai di Aqsa, bahkan kalau dia kata dia naik langit buat aku percaya. Sedangkan Abu Jahal kata, kamu percaya tak sahabat kamu malam tadi pergi Palestin, pergi Aqsa? Abu Bakar kata apa? Bukan setakat Aqsa, kalau dia keluar daripada mulut Muhammad, dia naik ke langit buat aku percaya. Sejak hari itulah Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq, yang membenarkan apa sahaja yang datang kepada Nabi Muhammad, walaupun mustahil pada akal manusia yang lain, walaupun tak logik pada akal manusia yang lain, tapi bagi Nabi Muhammad, bagi Abu Bakar As-Siddiq, apa sahaja yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad, maka itu adalah daripada kebenaran dan itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah kita lihat dalam surah An-Najm tadi saya sebut, ada yang tanya ayat ke berapa tadi, surah An-Najm ayat 14. Tapi sebenarnya daripada ayat pertama Allah dah sebutkan. Kan Allah kata tentang Nabi Muhammad ni, pada ayat yang kedua Allah kata, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula menyimpang. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan Nabi Muhammad tidak bercakap dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali apa sahaja yang Nabi Muhammad sebutkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad tak pernah tipu. Apa yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad adalah satu wahyu daripada Allah. Jadi kerana itulah pada waktu ini kita nak mulut Nabi Muhammad. Mungkin zaman kita boleh beriman, sebab bagi zaman kita kan kita dah boleh tahu dah dalam perjalanan yang panjang dia boleh ringkaskan dengan keadaan yang laju, dengan kelajuan sekian. Kalau perjalanan naik darat, sekian tempohnya. Kalau udara, sekian tempohnya. Kalau laut, sekian tempohnya. Kita dah ada contoh yang pelbagai. Tapi zaman itu, dia mustahil. Tak boleh fikir. Maka kita bukan hanya nak cerita dari sudut Isra' dan Mi'raj pada zaman kita, tapi kita nak cerita apa yang datang kepada Nabi Muhammad, kita beriman ataupun tidak kepada mulut yang dikeluarkan perkataannya, iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kadang-kadang apabila dia dengar dari wahyu daripada Allah, dia menafikan tentang syurga, tentang neraka.
Apa sahaja yang Rasulullah bicarakan, kadang-kadang dia nafikan. Contohnya amalan-amalan sunnah. Kan? Sebab itu Rasulullah sebut dalam sepotong hadis, Rasulullah kata, man ahla sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika mana fasadnya, teruknya umatku, rosaknya umatku, maka kepadanya pahala 100 orang yang mati syahid. Kadang-kadang amalan sunnah ni kita tak percaya. Kita tak yakin. Apa yang Rasulullah sebut, kadang-kadang kita kata, tak ada apa-apa kot, tak rasional kot, tak kena pada zaman kita kot. Sedangkan itu wahyu daripada Allah. Jadi kerana itu, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah nak hiburkan hati Nabi Muhammad dengan Allah perjalankan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Diperlihatkan pelbagai cerita-cerita. Kemudian Rasulullah dipertemukan dengan nabi-nabi di langit-langit tertentu. Untuk apa? Seronok temu dengan senior. Kan, dengan orang abang-abang lama kan, jumpa abang-abang lama rasa terhibur. Kan? Bahawa dia ada dugaan, tapi nabi-nabi terdahulu pun ada dugaannya. Tidak ada mana-mana orang yang membawa agama Allah kecuali Allah pasti uji mereka. Maka Nabi Muhammad bertemu dengan abang-abang lama dia untuk Rasulullah menjadi lebih kuat lagi. Dan selepas daripada itu Allah temu dengan Nabi Muhammad SAW dan Allah beri satu senjata. Apa senjata dia ini Muhammad? Kalau kamu rasa down, kamu rasa lemah, kamu rasa apa pun masalah yang kamu sedang pikul itu berat, maka apa yang kamu kena buat, sujudlah pada Allah. Ini solat. Kata ulama kata as-solah mi'rajul mu'min. Solat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau kita rasa down, kita rasa lemah, kita rasa sakit, kita rasa sesuatu yang Allah uji itu berat, apa yang kita kena buat pertama, sujudlah pada Allah. Sebelum tadah tangan, sujudlah pada Allah. Kepada mereka, pahala 100 orang yang mati syahid. Ini ada soalan. Rasulullah kata, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ketika mana rosaknya umatku, kepadanya pahala 100 orang yang mati syahid. Jadi, apabila kita merasakan lemah, apa yang kita kena buat, rasa sakit, rasa banyak masalah, yang kita kena buat pertama, sujudlah pada Allah. Ini senjata kita. Selepas daripada itu, Rasulullah dah tak ada dah Khadijah. Rasulullah dah tak ada dah Abu Talib. Tapi Rasulullah ada apa? Ada Allah. Allah kata bahawa aku ini berikan kamu solat wahai Muhammad untuk kamu rasa kuat. Sejak daripada itu Rasulullah asyik solat je. Rasulullah akan memperbanyakkan solat. Seronok Rasulullah. Masuk waktu solat sahaja, Rasulullah seronok. Sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai isyak, sampai subuh. Seronok Rasulullah. Kan? Sampai kalau dengar azan ni, Rasulullah seronok kan. Rasulullah kata dengan Bilal kan, arihni ya Bilal. Wahai Bilal, rehatkan aku wahai Bilal. Maka bagaimana Bilal rehatkan Rasulullah? Dengan azan. Rasulullah kan dengar azan dia rasa seronok, rasa terrehat, rasa hilang beban. Dia beza dengan kita dengar azan rasa beban. Allah nak solat pula, nak ambil wuduk, dah hilangkan makeup, nak pakai telekung, nak solat, kita rasa beban. Sedangkan Rasulullah nak solat rasa terhibur. Dalam kesibukan sepanjang hari, ketika mana dapat waktu solat je, seronok. Kita kena ada rasa begitu. Sampai waktu solat rasa seronok, itu maksud kita telah menghayati Isra' dan Mi'raj. Kalau betul kita menghayati Isra' dan Mi'raj, sampai waktu solat, inilah Mi'rajnya. Inilah kekuatan yang Allah beri kepada Nabi Muhammad. Itu je sebenarnya yang Allah nak beri. Apa dia? Solat. Apa pun masalah pun nak buat, solat. Apa pun keadaan apa nak buat, solat. Jadi kali itu, solat itu adalah sesuatu yang Allah beri kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah beri kekuatan kepada Nabi Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, Rasulullah ni selepas daripada Isra' dan Mi'raj, Rasulullah balik semula bukan makin ringan ujian. Tak. Jangan ingat, lepas Isra' dan Mi'raj, Rasulullah pulang, ringan pula ujian. Senang pula dakwah. Tak, makin berat. Lepas tu, makin teruk. Ada sahabat yang dibunuh. Kemudian kemuncaknya apa? Rasulullah dihalau dan diancam bunuh di Mekah. Kan? Ditawarkan siapa yang dapat bunuh Nabi Muhammad dapat 1000 tunggangan. Dapat 1000 ekor unta. Siapa yang bunuh Nabi Muhammad. Bagi info pun, di mana Nabi Muhammad berada, dapat bunuh Nabi Muhammad 1000 unta yang paling mahal. Maksudnya ujian Rasulullah lepas Isra' dan Mi'raj lebih hebat. Rasulullah dihalau, Rasulullah lari ke kota Madinah, Rasulullah berlaku peperangan Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lain untuk memadamkan api dakwah Rasulullah. Maksudnya, lepas Isra' dan Mi'raj bukan makin ringan dakwah Rasulullah, tapi makin berat.
ujian yang makin berat. Tapi kenapa Rasulullah berjaya? Sebab solat. Kerana ada solat, maka Rasulullah berjaya. Kerana ada solat, Rasulullah jadi kuat. Rasulullah tak pernah ringankan ujian. Tapi Allah berikan kekuatannya. Apa dia? Solat. Jadi kalau itu, kalau kita diuji oleh Allah, sebaiknya jangan minta Allah ringankan, tetapi kita minta Allah berikan kita kuat. Supaya kita bertambah kuat. Kadang-kadang ujian tu tak boleh nak makin kurang. Tapi yang kita nak merasakan ringan dengan apa? Allah berikan kita jiwa yang kuat. Jadi jiwa yang kuat inilah kita nak perbaiki, kita nak tambahkan kekuatan dengan kita memperbanyakkan solat. Jadi Rasulullah memang Allah berikan kekuatannya sepanjang dakwah, dan kejayaan Nabi Muhammad dalam dakwah adalah kerana solat baginda Nabi SAW. Jadi kerana itulah tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, di hujung daripada kita punya ceramah pada petang ini, kita nak sama-sama mengimbau kembali dan memperbaiki sesuatu yang kita diberikan sejak daripada kecil sampai nanti kita mati. Apa dia? Solat kita. Ini ibadah harian yang tidak boleh kita terhenti daripada ibadah ini kecuali Allah cabut nyawa kita. Jadi kerana itulah, jagailah solat, kerana solat itulah yang dibawa oleh Nabi daripada Allah untuk bawa kepada kita, dan kita memperjalankan dan kita melakukan ibadah ini untuk menandakan bahawa kitalah hamba Allah, abdihi, hamba kepada Allah. Rasulullah adalah hamba Allah, kita juga adalah hamba Allah. Jadi kerana kita merasakan diri kita hamba, mudah-mudahan satu masa kita akan bersama dengan hamba Allah yang paling mulia, namanya Nabi Muhammad SAW. Jadi saya rasa untuk setakat ini kita punya ceramah berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, bagaimana Allah berikan kepada Nabi Muhammad satu kekuatan kepada kekasihnya, supaya harian Rasulullah boleh untuk mengadu kepada Allah, supaya harian boleh Rasulullah berhubung kepada Allah, supaya harian boleh Rasulullah berkasih sayang dengan Allah. Jadi bukan hanya untuk Nabi, tapi Rasulullah bawa untuk kita juga. Jadi bukan Rasulullah sahaja dapat solat. Kalaulah Allah beri kepada Nabi Muhammad sahaja, maka solat hanya untuk Nabi Muhammad. Tapi Allah beri, wahai Muhammad, ini senjatanya, ini kekuatannya, maka kamu ajarkan kepada umatmu. Maka akhirnya kita pun dapat solat. Inilah Mi'raj yang kita nak hari-hari menghadap dengan Allah, hari-hari mengadu dengan Allah, hari-hari kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada apa yang saya sampaikan. Jadi sebagaimana tadi permintaan daripada Hajar Abdullah untuk kita doakan kita punya kawan-kawan, saudara-saudara kita yang Allah uji dengan sakit. Sebenarnya bukan hanya sakit COVID, kita nak doakan juga untuk sakit-sakit yang lain. Sebab kadang-kadang COVID tu kadang-kadang ringan, tapi sakit yang lain tu lebih berat. Jadi kita doakanlah semualah, yang COVID-nya ke, yang sakit apa pun, dan masalah-masalah yang lain juga. Kita mohon keberkatan lah sempena dengan bulan Isra' dan Mi'raj ni, sempena dengan ceramah kita ini, sebagaimana mukjizat daripada Allah kepada Nabi Muhammad, dengan peristiwa yang mustahil bagi akal kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah pun tidak ada mustahil bagi Allah untuk menyembuhkan kita yang sakit. Tidak ada mustahil bagi Allah untuk menghilangkan masalah kita, apa pun yang sedang Allah belenggukan kita. Jadi kita niat sama-samalah dan kita membacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, Allah hilangkan sakit kita, Allah rawati luka kita, Allah lunaskan hutang kita, dan apa pun niat kita dengan Fatihah yang kita baca, kemudian doa yang kita aminkan, mudah-mudahan Allah perkenankan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di petang bulan Rajab ini, ya Allah, kami memohon kepadamu setelah mana kami mendengar akan bicara berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, ya Allah, tanda sayangnya kamu kepada Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mana Rasul kamu diuji olehmu dengan kehilangan insan yang beliau sayang, ya Allah, dan kemudian diuji dengan penghalauan daripada Taif, ya Allah. Akhirnya kamu mengangkat Nabi Muhammad untuk bertemu denganmu, ya Allah, supaya kamu lembutkan hatinya, ya Allah, untuk kamu berikan kepada senjata yang paling kuat, iaitu solat, ya Allah. Maka jadikan kami juga, ya Allah, golongan yang mendirikan solat, ya Allah.
juga kepada ibu ayah kami ya Allah, pasangan kami dan anak-anak kami ya Allah. Allahumma ja'alna muqimina salat wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami golongan yang mendirikan solat ya Allah, serta zuriat keturunan kami sesungguhnya kamu yang memakbulkan doa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andai kata di kalangan kami ada yang meninggalkan solat ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk mengqadhakannya kembali ya Allah, untuk melunaskan hutang-hutang kami kepadamu ya Allah. Dan seterusnya, jadikan kami golongan yang memelihara solat kami ya Allah sepanjang hayat kami ya Allah, sehingga nanti kami dijemput olehmu ya Allah. Dan akhirkan kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat ini ya Allah, kamu uji kami dengan kesakitan ya Allah. Di saat ini ya Allah, bahawa wabak yang sedang melanda kepada negeri dan negara kami ini sedang berleluasa ya Allah. Maka hilangkanlah wabak ini ya Allah. Kami meyakini ya Allah, tidak ada yang mampu menghilangkan kecuali kamu ya Allah. Andai kata ada yang sakit di kalangan kami ya Allah, yang kamu uji dengan wabak ini ataupun apa-apa penyakit sahaja ya Allah, sebagaimana kalam dan firman-Mu, wa idza maridta fahuwa yashfin, dan ketika mana kalian sakit maka dialah yang maha penyembuh. Maka kami memohon kepada kamu maha penyembuh ya Allah, kamulah asy-syafi, kamulah yang maha penyembuh. Maka sembuhkan yang sakit daripada kalangan kami ya Allah. Berikan kesihatan kepada mereka yang ditimpa dengan penyakit COVID ini ya Allah, juga penyakit-penyakit yang lain ya Allah. Mudah-mudahan dengan kesihatan yang kamu beri kepada kami ya Allah, kami mampu beribadah sebagaimana biasa ya Allah. Kami mampu untuk memperbanyakkan solat kami kepadamu ya Allah. Kami mampu untuk terus sujud kepada kamu ya Allah, menyentuh dahi kami ke tempat sujud kami ya Allah, ke bumi ya Allah, untuk kami merapatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali sisimu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rabbal arsyil azim an yashfiyana. Ya Allah, kami memohon kepadamu Tuhan pemilik sekalian arasy ya Allah, untuk sembuhkanlah kami ya Allah. Sembuhkanlah kami ya Allah, sembuhkanlah kami ya Allah. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma ishfina shifaan ajil la yuradiqu saqama wala alama. Allahumma rabban nas, اللهم رب الناس، اللهم رب الناس أسحب البأس، ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan kami dapat menghayati peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya Allah, sehingga kami mampu untuk mengambil pengajaran daripadanya ya Allah, dan kami memelihara akan sesuatu yang kamu syariatkan dalam peristiwa ini, iaitu salat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.